Teras kedua, memperkukuh kesejahteraan sosial masyarakat. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif pertama bagi teras ini adalah mengukuhkan penghayatan dan pelaksanaan Islam. Pada tahun ini, kerajaan negeri telah melancarkan modul Itqan Ihsani. Justru untuk pelaksanaannya pada tahun 2022, sebanyak RM1 juta disediakan. Bagi menambah nilai dan memantapkan kefahaman para agamawan dan pendakwah terhadap hukum hakam semasa, kerajaan negeri akan menganjurkan Multaqa Ulama seluruh Malaysia menerusi peruntukan sebanyak RM100,000. Sebagai menyokong institusi kehakiman syariah, pembangunan Mahkamah Tinggi Syariah daerah Kemaman akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM3 juta. Manakala bagi Mahkamah Rendah Syariah daerah Setiu pula, akan dimulakan aktiviti perancangan dan perolehan bagi pembinaan premis baharunya. Di samping itu juga, kerajaan negeri akan melaksanakan program perkampungan syariah yang berkonsepkan pendidikan dan pelancongan untuk meningkatkan pengetahuan dan penghayatan orang ramai berkenaan dengan konsep, aplikasi dan hikmah undang-undang syariah. Sebanyak RM200,000 diperuntukkan untuk tujuan ini. Bagi memastikan agenda-agenda syariah ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, Sekretariat Pelaksanaan Agenda Syariah akan ditubuhkan melibatkan pelbagai jabatan dan agensi yang berkaitan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi menghargai peranan 150 orang imam dan bilal di bawah skim Mubalik, dengan ini saya mengumumkan bantuan tunai one-off dengan izin sejumlah RM150 sebagai tambahan atas pemberian sebanyak RM300 oleh Kerajaan Persekutuan pada semua imam dan bilal di seluruh negara. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif kedua bagi teras ini meningkatkan kesejahteraan institusi keluarga dan masyarakat. Setelah 2 tahun Majlis Walimatul Urus Perdana ditangguhkan, ia akan dianjurkan semula bagi meringankan beban golongan belia untuk mendirikan rumah tangga. Ini karya pertama. Rumah tangga karya pertama. Sebanyak 400 pasangan disasarkan akan menyertainya. Justru sebanyak RM1.2 juta diperuntukkan bagi tujuan ini. Bagi mengukuhkan kesejahteraan keluarga, program Hari Sabtu Hari Keluarga akan dirancangkan lagi dengan pelbagai aktiviti di banyak lokasi. Justru kerajaan negeri mengalu-alukan penglibatan pelbagai pihak untuk turut serta menjadi hos bagi melaksanakan program ini di taman-taman awam atau pusat-pusat rekreasi. Untuk mengeratkan perpaduan dalam kalangan rakyat, program seperti Moments of Unity dengan izin, larian Sayangi Malaysiaku, Patriotic Drive dengan izin, dan sambutan perayaan Tahun Baru Cina dan Depa Bali akan diadakan. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan untuk menjayakan kedua-dua program pembangunan keluarga dan masyarakat ini. Program untuk membentuk saksiah dan membangunkan potensi remaja, iaitu generasi Islah Falah Terengganu (GIFT) dan Fitriah Terengganu (Fatih), juga akan diteruskan susulan mendapat sambutan yang luar biasa daripada lebih 10,000 pelajar sejak tahun lalu. Perkampungan Darul Barakah yang telah memulakan operasinya sejak Jun lalu disediakan peruntukan sebanyak RM1.8 juta untuk meningkatkan kecekapan pengurusan dan ketersediaan kemudahan sesuai dengan pertambahan pelatih pada tahun hadapan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif ketiga bagi teras ini menyokong pemberdayaan wanita dan belia. Kerajaan negeri juga berhasrat untuk mewujudkan kompleks wanita sejahtera yang berperanan sebagai pusat aktiviti setempat bagi kegunaan kaum hawa. Kompleks ini juga akan menganjurkan pelbagai program latihan kemahiran selain menyediakan perkhidmatan kaunseling dan guaman untuk golongan wanita. Kerajaan negeri amat cakna terhadap nasib golongan suri rumah yang terkesan dengan pandemik.
Justru bagi meningkatkan taraf dan kualiti hidup golongan ini, program Bengkel Kemahiran Suri dan program Inspirasi Suri Sejahtera akan dilaksanakan di bawah Pelan Pembangunan Kebudayaan Suri Rumah Terengganu. Di samping itu juga, Karnival Orang Puang Terengganu dan Persidangan Wanita Inspirasi Terengganu juga akan dilaksanakan untuk mempromosikan imej sosio budaya dan pencapaian wanita Terengganu dalam aspek kepimpinan, kekeluargaan, pendidikan dan keusahawanan. Dasar Wanita Terengganu juga akan dilancarkan pada awal tahun hadapan. Justru kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah RM400,000 kepada Urusia Wanita Terengganu bagi melaksanakan kesemua program ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi menyokong kehidupan para isteri dan kaum ibu, sukacita saya mengumumkan bantuan tunai one-off dengan izin bernilai RM150 kepada 6,000 isteri ketua isteri rumah IKASIP dan ibu tunggal yang berpendapatan di bawah RM2,500. Buat seramai 8,900 orang kelainan OKU daripada isi rumah berpendapatan RM4,000 dan ke bawah pula juga akan menerima bantuan tunai one-off dengan izin bernilai RM150. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, di bawah Urusia Belia, Sukan dan NGO Terengganu Sejahtera akan ditubuhkan Akademi Kepimpinan Generasi Al-Fatih untuk membangunkan saksiah dan kepimpinan belia dengan lebih bersasar, berstruktur dan holistik. Inilah generasi pelapis yang bakal menggantikan kita semua pada masa hadapan. Bagi menjayakannya, sebanyak RM2.5 juta diperuntukkan. Bagi mengukuhkan lagi peranan NGO, kerajaan negeri akan mewujudkan Anjung Sejahtera NGO Terengganu sebagai pusat operasi dan aktiviti pertubuhan kebajikan dan kesukarelawan ini. Bantuan pengurusan badan belia dan NGO juga akan ditambah. Oleh yang demikian, sebanyak RM1.1 juta diperuntukkan. Ke arah memperkasakan lagi para belia dan pertubuhan belia, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM580,000 untuk melaksanakan program kecemerlangan belia, anugerah belia, majlis perundingan belia dan hari belia. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan negeri juga ingin mengajak rakyat untuk mengamalkan gaya hidup sihat dalam aktiviti seharian menerusi program Sukan untuk Semua. Program yang dirancang ini antaranya ialah Sukan Rakyat, Liga Komuniti Anak Muda, Fit is Sunnah dengan izin, Sukan Lasak dan e-sport dengan izin. Sebanyak RM1 juta diperuntukkan bagi menjayakan program-program ini di seluruh negeri. Kini Terengganu semakin terkenal sebagai negeri kayuhan basikal menerusi jenama Gatih. Bagi menggiatkan lagi promosi dan aktiviti berbasikal di negeri ini, peruntukan sebanyak RM920,000 disediakan, termasuk bagi membina monumen dan menyediakan laluan kayuhan basikal sepanjang 9.3 km dari Kuala Ibai ke Teluk Ketapang. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi menyokong keuangan golongan belia, dengan ini saya mengumumkan bantuan tunai one-off dengan izin bernilai RM150 kepada 66,400 belia bujang berumur antara 18 hingga 39 tahun dan 21,800 orang mahasiswa daripada isi rumah berpendapatan RM4,000 dan ke bawah. Diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaiknya untuk memenuhi keperluan mereka. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif yang keempat bagi teras ini membela warga emas. Pada tahun hadapan, Pusat Jagaan Harian Warga Emas Muslimah Baitul Ummi di Kuala Terengganu akan memulakan operasinya.
sebanyak RM500,000 diperuntukkan. Selain itu, pusat integrasi sosial warga emas juga akan diwujudkan di masjid-masjid terpilih untuk memberikan keselesaan pada golongan warga emas bagi mereka menimba ilmu dan menyertai pelbagai aktiviti lain. Pemberian pencen rakyat warga emas juga akan diteruskan kepada lebih ramai penerima yang layak dengan peruntukan berjumlah RM13 juta. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif kelima bagi teras ini adalah menambah akses perkhidmatan kesihatan berkualiti. Program Kad Sejahtera kini telah mencapai sasaran 20,000 penerima. Kerajaan negeri berhasrat untuk menjawab semula syarat kelayakan dan manfaat program ini supaya lebih ramai orang mendapat kebaikan yang optimum daripadanya. Sebanyak RM10 juta diperuntukkan. Sebagai langkah pencegahan kanser payudara dan pangkal rahim dalam kalangan wanita berusia 35 tahun dan ke atas, program pemeriksaan mamogram dan pap smear akan diteruskan di seluruh negeri. Pusat Autisme Sejahtera Terengganu juga akan mula beroperasi dengan peruntukan sebanyak RM300,000. Pusat ini ditubuhkan untuk meningkatkan potensi diri anak berkeperluan khas dengan pendekatan pembelajaran kepada anak-anak autisme di negeri ini. Melihat kepada masalah mental, kesihatan mental yang semakin melarat sehingga membawa kepada insiden bunuh diri, terutamanya akibat kemurungan dan tekanan perasaan, kerajaan negeri akan menyediakan khidmat perundingan dan rawatan kesihatan mental secara percuma di hospital di bawah anak syarikat kerajaan negeri dan pusat kaunseling swasta yang terpilih. Di samping itu, kempen kesedaran kesihatan mental juga akan dipergiatkan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif yang keenam, mengembangkan kecemerlangan pendidikan. Bagi menyediakan tabungan awal kepada setiap kelahiran baru di negeri ini, program kerjasama antara Yayasan Pembangunan Keluarga YPK dan Pembangunan dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, iaitu skim Permata Sejahtera, akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM750,000. Melihat kepada sambutan masyarakat yang sangat menggalakkan terhadap Sekolah Rendah Islam Darul Iman SRIDI dan Sekolah Menengah Islam Darul Iman SMIDI, kerajaan negeri akan memperuntukkan RM1.35 juta untuk menubuhkan SRIDI Kuala Berang dan menaik taraf SRIDI di seluruh negeri, serta RM3 juta untuk membina bangunan kekal SMIDI Ajil. Selain itu, pembinaan bangunan kekal SRIDI Bukit Besi juga sedang dirancang. Pemberian bantuan pakaian dan peralatan persekolahan juga akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM5 juta. Di samping itu, sebanyak RM5 juta lagi disediakan untuk tabung siswa pelajar bagi membiayai yuran pengajian peringkat ijazah pertama di dalam dan luar negara. Bagi memastikan pendidikan agama Islam dan Al-Quran sentiasa diperkasakan, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM85 juta untuk skim Mus'ab, RM8.5 juta untuk skim Mus'ab bin Umair, dan RM6 juta untuk skim Al-Ghazali. Sebanyak RM4 juta juga lagi turut disediakan bagi bantuan per kapita untuk sekolah pondok, sekolah agama rakyat dan pusat pendidikan agama yang berdaftar di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, objektif yang ketujuh, memelihara keselamatan dan keamanan. Kerajaan negeri amat gusar terhadap isu penagihan dan pengedaran dadah yang semakin meningkat di negeri ini. Justru kerajaan negeri menambah peruntukan kepada RM50,000 khususnya bagi menggiatkan lagi program pencegahan dadah dalam komuniti bersama dengan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Kerajaan negeri juga menerusi unit-unit tubuh dan institusi masyarakat di semua peringkat akan terus memberikan kerjasama kepada pihak PDRM
untuk mempergiatkan usaha pencegahan jenayah, terutamanya menerusi program omnipresence dan kepolisian community atau community policing dengan izin.